أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan muka surat 4 baris yang ke-16 daripada atas. Surat 4 baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang ta'alluq ia sifat iradah dengan menentukan mungkin, dengan satu sifat bersegala sifat yang harus atasnya atas mungkin. Ta'alluq iradah menentukan, menetapkan, memutuskan. Ta'alluq takhsis dipanggil. Menentu atas muwafaqah ilmunya. Atas muwafaqah ilmunya, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya erti menentu oleh Allah atas muwafaqah ilmunya. Tiada menentu Allah Ta'ala akan mungkin melainkan barang diketahui dengan ilmunya, dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qada Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu. Allah mengetahui pada azal seseorang beriman dan beramal soleh. Allah menentukan, Allah menetapkan pada azal seseorang beriman dan beramal soleh. Allah mengetahui pada azal seseorang akan kufur dan melakukan maksiat. Allah menentukan pada azal, telah menetapkan pada azal seseorang akan kufur dan melakukan perkara maksiat. Allah mengetahui pada azal siapakah yang akan dimasukkan ke syurga, siapakah yang akan dimasukkan ke neraka. Allah mengetahui, Allah menentukan, Allah telah menetapkan pada azal seseorang akan dimasukkan ke syurga, seseorang akan dimasukkan ke neraka. Segala-gala perkara Allah mengetahui, Allah menetapkan. Segala-gala perkara yang berlaku di dunia Allah mengetahui pada azal, Allah menentukan. Apa yang berlaku pada hari akhirah Allah mengetahui pada azal, Allah menentukan pada azal. Itu je pegangan kitanya. Segala-gala perkara tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Itu rukun iman yang keenam. Segala-gala qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita ahli sunnah wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi pada hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi faham molek-molek tajuk rukun iman yang keenam. Kena jaga. Takut terundur kepada akidah Jabariyah. Itu nak kena jaga. Hak Qadariyah tu jauh sangat dah. Tak masuk dalam Qadariyahnya. Sebab Qadariyah ni
pilihan dan perbuatan hamba semata-mata Allah hanya mengetahui. Oh, tu jauhlah dengan rukun iman yang keenamnya. Segala-gala perkara qada dan qadar. Kalau diri pilihan hamba, diri usaha hamba, bukan hak Tuhan, Allah hanya mengetahui. Yang kita duduk hidup sehari semalam ni pilihan, pilih buat. Pilih, buat. Pilih, buat. Qadarnya, bukan hak Tuhan tu. Allah hanya mengetahui je. Dah nak duduk mana hak Tuhan? Pada ni. Mana kalau duduk molek di tajuk rukun iman yang keenam, Qadariyah tu tak bang lah kita panggil. Pada tak bang. Tak bang. Jauh sangat. Nak kena jaga. Takut terundur kepada akidah Jabariyah. Walaupun hakikinya memang Jabariyah. Itu je. Walaupun hakiki memanglah. Pilihan. Tak ada. Kodak-kodak. Usaha hamba. Kodak-kodak belaka. Bila sekian kodak-kodak. Hamba ni apa benda gadanya. Tak ada lah. Memang hakiki dia gitulah. Tapi kenapa ikhtiar usaha yang tak ada tu wajib berpegang ada? Kerana banyak ayat Al-Quran menyandarkan kepada hamba. Kenapa ayat Al-Quran banyak menyandar kepada hamba walahal hamba tak ada apa-apa pun? Jangan ada soal tu. Kat tu je. Gitu je kitanya. Kita wajib berpegang di akidah. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pada hakikinya pilihan dan perbuatan qada qadar sampai maqam hakiki. Sampai maqam bukan lakon. Sampai maqam hakiki, maqam aulia. Di basyirah aulia tidak ada melainkan af'alullah, perbuatan Allah. Allah fanakan, Allah lenyapkan, Allah hilangkan. Yang tak sebenar yang ada di basyirah hanya yang sebenar. Mana yang sebenar? Af'alullah, perbuatan Allah. Mana yang tak sebenar? Pilihan hamba. Tak sebenar tu. Usaha hamba. Tak sebenar. Allah pun lenyapkan. Yang tak sebenar yang ada di basyirah aulia hanyalah yang sebenar, iaitu af'alullah. Ini sampai maqam aulia. Sampai maqam hakiki. Yang saya dah ulang-ulang sebut tu, dari segi hakikat dia, qada-qadar lah. Tapi bukan sampai maqam tu yang salah faham ni. Ini orang yang salah pengajian ni. Pegangan tak lepas, digambil kita tasawuf haqiqah. Tasawuf haqiqah pula bukan dengan guru yang mursyid. Dia pergi capu aduk. Tu ustaz duk mengajar. Dari segi hakikat, dari segi hakikat. Qada-qadar bukan sampai makam hakikat. Dan siapa makam hakikat? Wali lah. Siapa wali? Tak lebih ramai lah. Tak lebih ramai lah. Jangan kejut pula mak haji. Ustaz? Ramai dah lebih wali. Ramai lah. Wali khoyal, bukan wali sungguh. Dia ambil itulah. Mana apa? Tak ada pilihan. Tak ada. Nanti saya sebut sokmo tu. Saya ingat sokmo tu. Hilangkan keakuan. Apa makna hilangkan keakuan? Bukan aku yang pilih. Bukan aku yang buat. Siapa yang hilangkan? Allah yang hilangkan. Allah yang fanakan. Siapa duduk tangga ni? Aulia. Hak dan FB tu. Dia nak lakung. Akhir tak ada. Tuhan belaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak letak mana? Kami sembah. Kami yang minta pertolongan. Hilang aku macam mana? Kami yang sembah. Kami yang minta pertolongan. Kami. Tapi sampai makom tu Allah yang fanatkan. Ini mari mana ni? Pegangan tak lepas. Pada tauhid tak tahu ke mana. Digambil tentang hakikat dengan guru yang salah. Akhirnya nak buat lakung.
Kalau ada isu-isu, ni orang yang masih pandang keakuan. Dia kata gitu. Dan siapa yang tak pandang keakuan? Dia lah. Sebab apa yang tak pandang? Dia nak makam hakiki. Siapa dia? Tu kata wali dan Nabi. Tetapi apabila kita memandang pilihan dan perbuatan kita, maka timbullah riya, ujub, takabur. Betul tak? Betul tak? Kenapa timbul riya, ujub, takabur? Dah kita belaka kan? Apa ada ni? Dah kena hilanglah. Aku nak hilang macam mana? Kau cakap hilang-hilang tu pun tak ada pun. Dia khoyar berangang gitu je. Kalau kita lampir tak tahulah. Dia lampir, hilanglah dia. Tak ada hilang pun. Bukan boleh buat pun. Maka masalah bukan boleh buat. Bukan wajib berpegang. Aku yang memilih, aku yang buat. Kalau aku pilih, aku buat. Nak timbul riya, ujub, takabur. Iyalah. Satu macam mana nak kawal riya, ujub, takabur ni? Kena hilangkan keakuan. Tidak. Kena jaga hati. Kena mujahadah sentiasa. Daripada riya, ujub, takabur. Bila hilang licin riya, ujub, takabur ni, naik makam hakiki, makam aulia. Tak ada lah. Kita duduk makam syariat, kena mujahadah lah. Yang pasti, kita tak boleh nak hilangkan keakuan. Aku yang pilih, aku yang buat. Tak boleh nak hilangkan, tak boleh nak buat ni. Tak boleh lakon. Bukan kata tak boleh nak buat. Bukan kata wajib kena pegang. Aku yang pilih, aku yang buat. Wajib pegang gitu. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib pegang di akidah. Aku yang memilih, aku yang buat. Kalau aku pilih buat kebaikan, aku belaka, nak jadi riya, ujub, takabur, pelihara hati. Betul dan kita tahu dia akan bicaralah. Riya, ujub, takabur ni apa dia? Macam mana nak memelihara hati. Bukan maksud hilangkan keakuan, aku tak boleh nak buat. Kalau lakon sekalipun, akhir dia tak pegang di akidah dia, aku ada pilihan dan perbuatan, jabariyah. Sesak jadinya. Ini salah pengajian. Wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Dari segi hakikinya, pilihan dan perbuatan hamba tak ada sekalian qada qadar, baik ataupun jahat. Kemudian kita minggu lepasnya dalam beberapa minggu dah lah. Mana tahun lepas dah tahun ni lah ni. Tahun lepas lah. Ini tahun ni. Qada Allah, reda Allah tidak berlaziman. Qada Allah, reda Allah tidak berlaziman. Satu laginya, reda Allah dan suruh oleh Allah. Rentah oleh Allah. Dua tu berlaziman. Allah reda, Allah suruh, Allah reda. Itu berlaziman. Jadi apabila qada Allah, reda Allah tidak berlaziman, berarti qada Allah, suruh Allah pun tidak berlaziman. Tidak berlaziman. Allah suruh beriman. Fa'aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kamu hai manusia dengan Allah dan dengan Rasul. Allah suruh beriman. Allah suruh manusia sekalian beriman. Tapi Allah qada tidak beriman. Tak. Fa'aminu billahi wa rasulih ni Allah Ta'ala perintah kepada Nabi SAW supaya seru kepada manusia. Ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia, aku ni adalah utusan Allah kepada kamu sekaliannya. Ini Allah Ta'ala turun ayat perintahkan Nabi. Lepas tu Allah Ta'ala perintahkan Nabi, fa'aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah oleh kamu manusia. Wahai manusia sekaliannya. Dengan Allah dan dengan Rasul. Itu perintah Allah. Tapi Allah qada ke tak? Tak. Pada ni Allah suruh beriman belaka, tapi Allah tidak qada beriman belaka.
Jadi suruh Allah, qada Allah tidak berlaziman. Allah qada orang beriman, Allah perintah orang beriman solat. Tapi Allah qada dan orang beriman solat. Solat ke semuanya? Tidak. Ada yang Allah qadakan solat, ada yang Allah Taala qadakan tidak solat. Tapi Allah perintah solatlah ke? Jadi qada Allah, suruh Allah samalah, tidak berlaziman. Poin dia, qada Allah baik dan jahat. Qada yang baik, iman dan taat, Allah qada serta redha serta suruh. Qada Allah perkara jahat, kufur dan maksiat, Allah qada tapi Allah tidak redha dan Allah tidak suruh. Allah qada hamba kufur tapi Allah tak redha hamba yang kufur. Allah tak suruh dengan kekufuran. Allah qada hambanya melakukan maksiat. Allah qada hambanya melakukan maksiat tapi Allah tidak redha hamba yang buat maksiat. Allah tidak suruh hamba buat maksiat tapi Allah yang qadakan. Ulang-ulang. Pada FB minggu lepas ada komen. Pening sikit ustaz. Ada pula itu kan sapuk. Saya pening juga sikit. Pening sikit mujur lah. Jangan pening banyak. Dia tulis dalam FB. Saya pening sikit. Pening sikit tak apalah. Takut pening banyak. Apa? Dah ulang-ulang. Allah qada. Lepas tu Allah tak redha. Kalau Allah tak redha, kenapa Allah qada? Baik jahat qada Allah. Hak baik Allah qada serta redha. Hak jahat Allah qada kufur dan maksiat. Tapi Allah tidak redha. Kalau Allah tidak redha dengan kekufuran dan kemaksiatan, kenapa Allah qadakan? Jangan ditanyalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Setakat tu je kitanya. Allah tak redha hamba yang kufur. Innallaha la yarda bi ibadihil kufr. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak redha dengan hamba yang akan kekufuran. Allah tak redha hamba yang kufur kepada Allah tu. Tapi kufur hamba yang Allah tidak redha, siapa yang qadakan? Allah yang qadakan. Lepas tu Allah tidak redha pula akan kufur yang Allah qadakan. Pening lah kalau fikir lebih-lebih. Kalau kita ambil faham, kita pegang. Lepas tu, kita sudah mikir-mikir. Tak pening-pening kan? Ini duk mikir. Saya mikir itu urusan Allah. Itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita beriktikad apa yang Allah qadakan walaupun perkara jahat. Ada hikmah di belakang. Apa hikmah? Rahsia kerajaan Allah. Gitu ya. Tak mikir. Bukan urusan kita. Dia jadi kadang-kadang duk fikir bukan urusan. Jadi pening. Dah. Ada ni. Kita hamba je. Buat bandingan gini lah. Buat bandingan. Jadi hebat sudahlah. Pulah kereta ambil atau. Pada ni boleh bawa kereta mewah. Nak beli sendiri payah dah. Time bos tak ada, tukar uniform, pakai baju biasa. Boleh menyamar orang kaya. Suka pula dah. Kereta dia dah lah. Uniform dia buang sipang dalam depan tu. Jangan jadi orang kaya lah nya. Ni. Bos mari panggil, pergi ambil. Lepas tu bos duduk di kursi belakang tu peluh dahi-dahi, keruk dahi-dahi, stres je nampak. Apa tu? Reba. Atau sudah nak. Jangan duk tanya pula, bos kenapa pening bos? Beritahulah masalah bos pada saya betul-betul fikir sama. Buat benda? Taklah, pula kata tahu balik rumah dia nak pening nak apa biar dia pergi kan. Buat apa? Gaji murah je kan. Reba je mikir apanya. Ambil atau. Dia peluh dahi pun gaji banyak mana. Kita nak fikir masalah dia. Bukan urusan kita. Kita sebagai hamba. Sudahlah. Faham apa kan? Bukan urusan kita nak tanya pekerjaan Allah Ta'ala. Allah tidak redha hamba yang kufur. Kemudian Allah qadakan hamba kufur. Terpanggil apa tu?
Orang cari penyakit, orang nak hantuk kepala ke dinding, lepas tu dia kata pening. Apa kamu pening? Dah hantuk kepala ke dinding, pening. Mikir buat apa? Sudah, faham? Pegang. Oh, saya jumpa bagai-bagai dah. Hak pening lama tu dia kata, kemudian dia mengaku, Ustaz selama ni kena-kena saya pening ni, saya buat sendiri, dia kata. Dia tu dia buat sendiri. Dah, pesan dah kan berulang kali. Faham, pegang, duduk korek kerja Allah Ta'ala. Betul Ustaz kata tu, tapi kita punya otak ni. Orang cerdik, orang yang otak dia sentiasa tu. Kan orang cerdik ni, kan otak dia laju kan. Duk mikir, macam-macam duk mikir. Jadi dia, pesan jangan duk fikir benda gitu, itu bukan kerjaan kita. Tapi tu dia tak boleh. Dia fikir, kenapa? Lepas tu dia pening, dia kata, lama juga dia kata. Kenapa? Awak baru dengan aku. Memeningkan diri sendiri. Fikir. Nak tanya siapa pun tak boleh jawab tu. Sebab apa? Itu urusan Tuhan, bukan urusan hamba. Tanya siapa sekalipun, semuanya hamba yang lemah belaka. Semuanya hamba yang jahil belaka. Tanya siapa pun, hamba yang lemah, hamba yang jahil. Nak korek rahsia kerajaan Tuhan yang maha kuasa, yang maha mengetahui. Ada ni. Macam tadilah. Dah rebah, sekolah dah tinggi, sekadar dah rebah. Hak duduk belakang tu, hak peluh mikir tu, dia belajar tinggi, otak dia laju, sebab tu dah dia peluh. Sebab dalam hidup musing. Tak sedut caput tangan lah. Bukan urusan. Kemudian Allah mudahnya dalam bab pegangan ni. Faham, pegang. Sudahlah. Oh, dia tenang. Dia kata, tapi lama lah duk main. Sebab dia campur dengan buat setok logik lah. Dia bagi macam-macam. Nak boleh ke dia faham nak pegang satu hadah. Faham, dia pegang comel dah. Dia nak korek pula. Sebelum tu, perkara jahat qada qadar tu memang tak ada nak terima langsung lah mula-mula tu. Dia kata lama, dia kata. Tak lari dia majlis ilmu. Tapi dia jadi, mana? Jadi tak nak terima. Lama lepas boleh terima. Okey dah. Dia banyak pula korek. Gitu. Pening pula kepalanya jadi. Ada simple sahaja. Faham? Pegang. Allah mengqadakkan perkara baik. Serta redha. Allah mengqadakkan perkara jahat serta Allah tidak redha. Kenapa Allah qadakkan perkara jahat yang Allah tak redha? Jangan tanya pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terpergi pada perkara baik jahat. Macam mana pula dengan perkara yang manis dan pahit? Khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrih. Dan engkau beriman dengan qada qadar Allah, baik iman dan taat, jahat, kufur dan maksiat, perkara yang manis qada qadar, perkara yang pahit qada qadar. Sekalian manis, pahit, qada qadar. Kalau kita kata manis ni kok kejayaan lah kita panggil. Kejayaan. Contoh, kejayaan. Hak benda manis, hak benda yang kita nak. Kejayaannya apa? Dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dunia ni. Nikmat atas dunia. Dengan sehat, dengan kaya, dengan pangkat, kedudukan. Itu qada yang manis. Qada yang pahit sebaliklah. Sehat, pahit dia sakit. Kaya, pahit dia miskin. Gitulah. Manis berpangkat, hak pahitnya hak duk bawah orang, ikut orang suruh. Tu hak pahitlah. Duk bawah pahitlah, ikut orang retah lah. Ikut orang retah je. Hak atas nak orang tinggi. Nyek ke dia je. Gitulah. Tu qada yang pahit kita kata. Samalah juganya. Allah qada manis ke, Allah qada pahit ke, qada Allah, reda Allah tidak berlaziman. Dan reda Allah mana?
Allah qadakkan beriman tak mau soleh, Allah redha. Sama ada Allah qada atas dunia ni berjaya ataupun Allah qadakkan atas dunia ni tak berjaya. Allah tetap redha sebab Allah qadakkan dia beriman dan beramal soleh. Itu je. Allah qadakkan dia kufur dan maksiat, Allah tak redha. Walaupun atas dunia ni Allah qadakkan dia berjaya tinggi mana sekalipun. Jadi kejayaan atas dunia bukan neraca penilaian Allah redha ataupun tidak. Neraca penilaian Allah redha ataupun tidak, beriman, beramal soleh ataupun tidak. Kalau Allah qadakkan beramal soleh, Allah redha. Neraca di situ, penilaian di situ. Bukan penilaian di Allah qadakkan kejayaan atas dunia menunjukkan bahawa Allah redha. Itu jahil. Itu jahil, jahil akidah orang panggil. Dan kalau Allah tak redha, kenapa Allah qadakkan kejayaan? Pelik apa? Orang kafir tu jaya lebih tinggi daripada orang Islam lagi. Orang kafir tu lebih kaya daripada orang Islam lagi. Qadak siapa? Qadak Allah. Tak Allah redha. Tengok orang Islam tu. Dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan kena macam-macam ujian. Umat Islam di Palestin dengan macam-macam ujian. Kan banyak kan dengar umat Islam tu kesusahan, kebuluran, kematian. Hak di Asia Tengah tu kan. Negara-negara Islam tu macam mana? Hancur lebu. Hidup dalam keadaan kemiskinan, hidup dalam khemah. Itu qadak yang pahit. Umat Islam di Afrika macam mana? Hak miskin lah. Hak tak ada makanan lah. Hak ni besar perut depan dia tu kan. Di Afrika orang Islam. Itu qadak yang pahit. Allah tak redha pada mereka. Tidak. Itu ujian atas dunia. Itu ujian atas dunia. Kalau Allah uji seumpama tadi itu atas dunia, tapi dia Allah qadakkan beriman soleh, Allah redha. Dia hidup dah lagi tu. Tak beriman, tak amal soleh pula. Mana Allah qadakkan tu dia kesusahan, itu balak daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas dunia dia kena dia hidup susah, di akhirat di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah qadak atas dunia ni dengan apa qadak manis pahit sekalipun, itu bukan neraca penilaian Allah redha ataupun tidak. Neracanya kalau Allah qadakkan beriman soleh, Allah redha. Sama ada Allah qadak atas dunia qadak yang manis ataupun Allah qadak atas dunia qadak yang pahit sekalipun. Situ je kena kita faham. Hak ni. Hak biasa ni. Hak ni sudah lama dah. Kejahilan akidah. Dia pergi kepada qada Allah yang manis ni apa dia? Dapat kemenangan, boleh memerintah. Hak tu. Dapat kemenangan, boleh memerintah. Sekarang ni boleh cerita dah sebab dia turun naik. Dulu masa sama je, ayat yang popularnya berdekat-dekat. Allah qadakkan menang, Allah redha, Allah bersama, Allah berkati. Sebab Allah qadakkan menang berdekat-dekat. Ayat ni ayat yang masyhur. Ini wajahil akidah. Lepas berdekat, debung jatuh. Ayat tu nak letak mana pula? Ayat tu redha nak letak mana? Dah berdekat-dekat, duduk di atas, boleh memerintah, itu qada Allah. Memang qada Allah. Bukan kita qada Allah. Bila Allah qada menang, Allah redha, Allah bersama, Allah berkati. Dia kat tu. Itu jahil akidah. Ada ni. Allah bersama, innallaha ma'al mu'minin. Allah bersamalah. Boleh merintah berdekat, berabad ke tak kira lah. Tak boleh merintah ke? Kalau beriman soleh, Allah redha, Allah bersama, Allah berkati. Tapi letak atas qada manis itu sebagai neraca Allah redha. Ini orang jahil akidah.
Bila debung jatuh, ayat tu nak guna macam mana pula? Tiba-tiba naik hak baru pula. Allah redha kami pula. Ulang ayat sama. Kena sama-sama jahit akidah belaka. Tapi payahlah sekarang ni sebab naik turun. Hak mana tak redha? Di situ bukan neraca dia. Di situ bukan neraca dia. Allah redha kepada yang beriman dan beramal soleh. Boleh merentah ke, tak boleh merentah ke? Tak kira tu. Ada ni. Sebab boleh jadi kerajaan, itu kehendak Allah. Itu pegangan kita, hak kita baca tu dalam bilik semayang tu kan. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau ya Allah yang memberi kerajaan pada mereka yang engkau kehendak dan engkau yang menjatuhkan kerajaan daripada mereka yang engkau kehendak. Tengok. Naik kerajaan, jatuh kerajaan, kehendak engkau ya Allah. Kehendak Allah. Tapi kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Tapi yang faham situ. Tuhan kehendak, Tuhan redha. Tuhan bersama. Dapat sokongan Allah Ta'ala. Dapat sokongan Allah Ta'ala. Sebab dia boleh menang. Ada ni. Naiknya kerajaan Nabi SAW. Kehendak engkau ya Allah. Naik kerajaan Nabi Sulaiman AS. Kehendak engkau ya Allah. Naik kerajaan Namrud Fir'aun. Kehendak engkau ya Allah. Faham tak? Kalau sekarang tu naik kerajaan Amerika, kehendak engkau ya Allah. Naik kerajaan Israel, kehendak engkau ya Allah. Tak Allah redha. Samalah kerajaan mana-mana pun. Naik, turun, kehendak engkau ya Allah. Tertegaknya khalifah Islam, kehendak engkau ya Allah. 1924 jatuhlah khalifah Islam, kehendak engkau ya Allah. Naiklah kerajaan sekular Mustafa Kamal Atatürk, kehendak engkau ya Allah. Memang kehendak engkau belaka. Dan mana hak Ta'ala redha? Hak khalifah Islam jatuh dah tu. Kerajaan sekular Mustafa Kamal Atatürk naik dah tu. Kehendak Allah mana? Allah redha. Allah redha mana yang beriman, mana yang beramal soleh. Itu je. Naik di kerajaan ke, jatuh kerajaan ke, beriman, beramal soleh, Allah Ta'ala redha. Kena faham situ. Hak duduk berdekat-dekat tu sebab tak ada ilmu. Bertukar naik baru pun gitu juga. Allah pilih. Dia boleh menjadi kerajaan, Allah pilih. Kalau Allah tak pilih, sampai bila tak boleh jadi kerajaan? Allah pilih. Allah pilih. Apa nak Allah pilih? Allah ngundi ke? Apa nak Allah pilih? Dengan izin Allah. Apa anda dengan izin Allah? Allah mengizinkan dia di kerajaan mana Allah redha. Apa mana Allah pilih? Apa mana Allah izin? Apa mana Allah pilih? Apa mana Allah izin? Pilih tu ikhtiar. Ikhtiar hakiki milik Allah. Ada ni. Allah pilih mana apa? Allah kehendak. Dengan izin Allah mana apa? Qada qadar. Ada ni. Allah pilih dengan mana Allah yang menentukan. Itu. Ada Allah menentukan, Allah redha. Ini jahit. Ayat tu. Allah Ta'ala pilih dia menjadi pemerintah. Kalau Allah Ta'ala tak pilih, dia kalau menjadi pemerintah, Allah pilih tu tanda Allah redha. Pulak dah. Ulang hak berdekat-dekat dulu hak jahil tu, hak baru naik pun ulang juga benda yang sama. Jadi sekarang ni ramai orang Islam tak percaya pada kerja Tuhan yang menentukan kerajaan. Siapa yang tak percaya? Itu bab iman tetap dah. Lepas tu kenapa timbul begitu-gitu? Itu ikhtiar usaha. Itu bab lain pula. Dah ada puas hati kan? Macam-macam ikhtiar usaha bila dah puas hati. Ikhtiar usaha untuk menjatuhkan. Ikhtiar usaha untuk menjatuhkan. Itu kerjaan puluh-puluh tahun dah. Tak pelik tu.
Mu duduk atas, aku jatuh. Aku duduk atas, mu jatuh. Kerjaan ni bukan kerjaan sekarang. Kerjaan puluh tahun dah. Benda sama je. Benda sama je. Ha? Dah dia berlawan naik turun kan. Hak ni duduk atas, hak ni nak korek bawah. Hak ni naik pula, hak ni pula nak korek bawah. Dah kerja tu kerja baru ke? Kerja puluh tahun dah kerja tu. Sama-sama buat kerja tu. Dah sudah cakap lah. Dan apabila dia usaha nak menjatuhkan tak redha qada Allah. Qada Allah tetap ada pegangan. Apa yang Tuhan qada kita redha belaka. Tapi ada perkara yang pada pandangan dia tak betul, dia akan usaha ikut jalan lain pula. Usaha tu dalam bab usaha itu bukan dalam masalah tak beriman qada Allah. Ada ni. Ini kena susun molek ni. Bab pegangan bab lain, bab istiusaha syariat bab lain, hati redha sabar bab lain, tu bab tasawuf. Jangan buat pelik kau sebab mana apa? Duduk atas. Orang duduk atas, dulu duduk bawah, dia buat kerja apa? Buat kerja tunggu senyap gitu. Kerja yang sama juga. Betul tak betul? Tu cerita yang kedua pula. Kita tak mau bicara orang nak jatuh, nak naik. Tapi siapa yang naik sekalipun, itu memang kehendak Allah. Allah pilih, ikhtiar pilihan Allah, di mana kehendak Allah. Keizinan Allah, qada Allah. Waktu Allah redha kalau kamu beriman dan beramal soleh. Tu je, sekat tu je. Dan siapa sebenarnya yang Allah redha? Tilik kepada Al-Quran dan hadis. Tu je. Waktu bahagian tu, tilik bahagian kita pula. Kita ni termasuk di kalangan beriman soleh ke tak? Keluarga kita ni beriman beramal soleh ke tak? Kita ni Tuhan redha ke tidak? Keluarga kita Tuhan redha ke tidak? Tapi keluarga kita nikmat bagai-bagai. Sehat segom mega belaka, senang lenang belaka. Tu qada yang mana? Tapi Allah redha ke tak? Allah redha kalau beriman dan beramal soleh. Tu je. Kalau Allah qadakan perkara mani kepada orang yang beriman dan beramal soleh, perkara manis tu akan bertambah bekal akhirah. Tu je. Kalau Allah qadakan seseorang beriman dan beramal soleh, Allah qadakan perkara pahit, dia redha, dia sabar, bekal akhirah. Macam di Palestin apa semua tu. Allah qadakan kehidupan mereka berat sangat-sangat. Qada yang pahit. Mereka redha, mereka sabar, akhirah mereka darjah yang tinggi. Pandai ni. Itu je. Orang yang Tuhan qadakan beriman soleh, Allah Ta'ala qadakan dia dengan sehat. Sehat dia bertambah bekal akhirah. Allah Ta'ala qadakan dia kaya. Kaya dia bertambah bekal akhirah. Allah qadakan dia boleh jadi boleh ada kuasa, boleh memerintah. Orang yang memerintah yang beramal soleh, besar pahala hari akhirah. Gitu ya. Sebaliknya Allah qadakan tidak beriman, tidak beramal soleh, Allah qadakan sihat. Sihat tu akan menambahkan seksaan neraka pada hari akhirah. Itu je. Allah tidak qadakan di beramal soleh, Allah qadakan di kufur dan ahli maksiat. Allah qadakan di kaya. Dengan kaya tu bertambah banyak dosa dia yang bertambah lama dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah qadakan boleh memerintah pula. Dan kadang Allah tidak redha. Di hari akhirah macam mana? Itu je. Kalau orang yang beriman soleh dapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu, kedudukan tak kira lah. Kerajaan ke negara, ke negeri, ke kampung ke, tak kira sama je. Dapat kedudukan kuasa dalam keluarga. Siapa yang paling berkuasa dalam keluarga? Mak ayah. Ayah terutama sekali. Itu kuasa tu. Ada ni. Tapi dengan kuasa tu, kalau mak ayah tu beriman, beramal soleh, dengan kuasa tu lah bekal akhirah.
Tapi kalau mak ayah tidak beramal soleh, dengan kuasa itu akan tersungkur di padang mahsyar. Dua tu je. Lagi jauh lah. Kita ni kan, keluarga kan kita paling kuasa. Kalau kita guna kuasa tu untuk jalan beriman soleh, besar mana pahala? Mati dah pahala berpanjangan daripada anak cucu. Sebaliknya, kita ada kuasa ni mak ayah. Kita tidak ikut jalan syariat. Macam mana dia pada mahsyar? Boleh tersungkur dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu je. Orang yang ada kuasa kalau fikir akhirah, malam-malam dia kena menangis. Adapun kalau orang nak kuasa untuk dunia, tak ke mana juga. Tidur malam pun takkan lena. Takut jatuh, takut jatuh, takut jatuh. Mengigas sentiasa. Ada ni. Tapi kalau beriman bangsa soleh, itu semua qada Allah. Allah qadakkan kuasa, kena amanah betul-betul akan dipersoal di padang mahsyar. Tak lama masing-masing tua dah, itu masa nak mati Tunggu masa nak mati je kita belaka ni. Nak pergi ke mana? Kalau cerita buat kerajaan, dulu lain. Dulu orang tak nampak, kerajaan bertukar. Orang dulu faham, tukar kerajaan. Habis dah lah, tak ada benda dah negara kita. Dah, sekolah, bangunan, orang wali rumah di belakang dah. Bawa dia. Orang dulu dah faham. Dia ingat ke jatuh kerajaan, habis dah bangunan sekolah, pakat wali rumah masing-masing. Hak dia kan? Bukan hak kerajaan, bukan hak negara dia. Dia fikir gitu. Tapi bertukar, nampak dah. Tapi bila bertukar, nak cerita apa tu? Sementara belaka. Sementara belaka. Duduk atas, jatuh, naik, jatuh. Sementara belaka Tapi semua tu apa ni? Untuk ujian atas dunia yang akan berhadapan di hari akhirah. Baik ataupun jahat. Dua tu je. Tapi jangan sekali-kali, kalau Allah tidak pilih, Allah tak redha, pasti Allah tak akan pilih. Pasti dah erti tu. Dah erti. Jadi maknanya selama-lama ni hidup puluh-puluh tahun Allah tak redha. Ni baru Allah redha sebab baru boleh dia kerajaan gitu. Sebab Allah pilih dia kerajaan, Allah redha. Sebab Allah pilih, Allah pun redha. Dah Allah pilih tu bila? Sekarang. Dah hidup berapa puluh tahun? Puluh-puluh tahun. Allah tak redha Sebab Allah tak pilih masa itu. Duduk bawah masa itu. Tak redha Sama macam kata berdekat-dekat tu lah. Allah pilih. Memang Allah pilih. Allah kendak. Maka Allah redha, Allah berkati, Allah bersama. Jatuh nak kata mana pula? Hak baru naik pula. Allah pula redha. Kamu baru naik. Allah baru redha pada kamu. Kamu hidup pun dah lama. Dah masing-masing kita ni tua belaka dah. Selama ni kamu hidup, Allah tak redha. Tak lagi lah. Masih ni buat Allah redha. Dah. Kalau beriman soleh, Allah redha sepanjang masa sama ada kuasa ke tak ada kuasa. Dia boleh pulak ni. Ini semua dah erti belaka panggil. Dah dia menang tak sama. Ni hak menang negara, hak ni menang negeri. Hak besar tak redha, hak negeri tak redha lagi pada kecil. Pulak dah. Kata dia ni tak erti sungguhlah. Dah negara besar. Negeri kecil. Jadi Allah redha besar lah. Kecil Allah tak redha. Allah lebih menang pun. Pulau. Kata besar lagi ni. Amerika ni besar lagi. Kata bukan Allah pilih. Memang Allah pilih. Bukan keizinan Allah. Memang keizinan Allah. Allah pilih keizinan Allah belaka. Israel ke Amerika ke Israel ke. Semuanya Allah pilih. Mana Allah pilih? Qada. Dengan keizinan Allah. Apa dengan keizinan Allah? Qada. Itu je lah. Allah redha jikalau beriman dan beramal soleh. Para anbiya ada yang dibunuh oleh kerajaan, oleh raja. Ada ni. Bukan kata rasul tu nak jadi pemerintah, dibunuh oleh pemerintah. Pemerintah yang memerintah tu bukan Allah pilih. Bukan keizinan Allah. Keizinan Allah. Dah rasul ni
Bukan kata boleh menjadi pemerintah. Dibunuh oleh pemerintah. Di situ, siapa Allah redha? Allah redha kepada hak raja, hak bunuh Rasul. Dia jadi raja, Allah pilih. Dia jadi raja keizinan Allah. Rasul kena bunuh je, tak ada kuasa pun. Jadi mana Allah Ta'ala redha? Allah redha beriman dan beramal soleh. Dapat kuasa, tak dapat kuasa. Maknanya walaupun mati sekalipun, kalau dia beramal soleh, Allah redha. Bukan neraca di qada' Yamani. Itu contohlah. Boleh mementah tu qada' Yamani. Bukan neraca di situ. Dia timbul tu. Dia balos dalam bak ni macam-macam lah. Oh, maknanya apa dia dah menang-menang Allah bersama, Allah redha. Lepas tu apa katalah, Allah kena redha, Allah bersama dengan orang salah. Orang faham gitu pula. Dah. Dulu kan nak boleh macam-macam cara untuk dapat kemenangan. Lepas tu dikatakan Allah redha, Allah bersama. Jadi orang pun faham, Allah redha orang salah pula. Kita ingat baik, bukan menyandarkan kepada redha Allah. Kalau kita jalanan yang salah, kita menyandarkan kemenangan jalanan salah kita kepada qada Allah tu pun dosa dah. Benda yang jahat, benda yang salah, haram disandarkan kepada kehendak Allah. Ingat baik. Benda yang salah, haram disandarkan kepada kehendak Allah. Tambahan pula yang salah disandar kepada redha Allah pula, atus berat lagi pulaknya. Ada ni. Benda yang salah dapat kemenangan juga disandar kepada qada Allah, hukumnya haram. Contoh ginilah. Contoh. Dia bertelingkah. Dia pun naik mahkamah. Naik mahkamah. Keluarlah keputusan mahkamah. Keluarlah keputusan mahkamah. Allah pilih ke tak? Pihak menang, pihak kalah. Allah pilih. Dengan makna Allah qada'kan. Hak menang tu bukan keizinan Allah. Keizinan Allah. Qada' qadah. Maka Allah bersama, Allah redha pada yang Allah pilih menang. Tidak. Terkadang dia menanglah sebab peguam dia pandai. Terkadang dia menanglah sebab yang bertulisnya berpihak pada dia. Contoh bab harta contohnya. Contoh bab harta. Dari segi syaraknya bukan milik dia dah. Sebab diberi pada masa hidup, saksinya ada. Tapi bertulisnya tidak. Contoh. Bertulisnya tidak. Ataupun belum sempat tukar nama, mati pemberi. Maka yang diberi nak tuntut. Tapi mana ada surat? Tak ada. Ada saksi. Tak ada ni. Ada saksi. Naik di mahkamah. Saksi tu semuanya kata dok belaka. Nak pergi ke mana? Siapa yang akan menang? Tak ada ni. Menanglah di mahkamah. Hak tak sebenar ni. Sebab nama tak tukar kan. Anak tak ada timbul. Beri masa hidup kepada anak angkat contohnya. Beri masa hidup. Anak-anak jadi saksi belaka. Senyap belaka anak-anak. Sebab apa? Anak-anak tak kata apa. Sebab hak anak angkat tu lah. Hak duk jaga orang tua tu. Kalau anak nak bunyi, tak kena semeh. Senyap aja. Hak anak angkat tu pula. Terima tukar nama pun dah. Matilah orang tua tu. Hak saksi-saksi ni, anak arwah ni, semua kata dok belaka. Naik mahkamah mana pun, siapa menang? Hak mana menang tu bukan Allah pilih. Bukan keizinan Allah. Kata Allah redha. Itu contoh. Itu contoh. Dia saksi bohong, dosa yang besar. Dia naik mahkamah nak lawan buka hak dia, dosa yang besar. Dia menanglah di mahkamah sebab yang tersuratnya hak arwah. Bila hak arwah, yang berhaknya anak-anak. Anak angkat tak ada bahagian. Beri, tak ada saksi. Saksi ada ni. Tak ngaku belaka. Dak ada ni. Dak belaka ni. Ada dosa besar belaka ni. Apa-apa? Saksi dusta. Dosa yang besar. Akhirnya mahkamah pun
menetapkan hukum, bolehlah kepada anak yang sebenar. Oh, kami benang dengan izin Allah. Apa hukum? Menyandarkan kemenangan atas kebatilan kepada qada Allah, haram. Macam mana dia kata? Allah redha kepada kami adik-beradik. Apa hukum pula dari situ? Ada ni. Tapi memang kemenangan mahkamah tu Allah pilih keizinan Allah, betul. Tapi kerja tu kerja salah. Haram, dosa besar. Disandar pula kemenangan dia salah tu pada qada Allah. Dosa besar yang lain pula. Allah redha kepada mereka adik-beradik. Mereka tak mana hukum dia. Jadi gitu lah. Jangan duk dakwa hak redha tak redha tu. Usahakan kehidupan Al-Quran dan hadis beriman masalih baru dapat redha Allah. Dapat kuasa tinggi mana pun kalau tidak beriman tidak amal soleh akan menjadi beban pada hari akhirah. Itu je. Kali ingat akhirah lah ni. Ya kadang-kadang kan orang di mahkamah dia dapat kemenangan, dibebaskan oleh hakim. Walau dia bersalah sebenarnya. Tapi kadang-kadang kan kes tu kan ada tersilap kan, kalau dadah kan tersilap kilogram pun boleh bebas dah. Apa ni dia tersilap tulis telegram pun boleh gram dadah tu dibebaskan. Dia dibebaskan oleh mahkamah. Itu bukan pilihan Allah, keizinan Allah. Betul? Allah redha ke dia? Dia memang bersalah. Tapi Allah qada'kan jadikan sebagai peluang yang kedua. Tapi jangan pula, saya mahkamah masuklah saya sebab saya sebenar. Allah redha saya. Jangan kata gitu sebab kamu memang salah. Tapi semuanya pilihan Allah, keizinan Allah, qada'. Manis ataupun pahit. Tapi qada' Allah, redha Allah tidak berlaziman. Situ je pokok pangkal dia. Faham situ faham lah. Kan orang di mahkamah tu kan. Dibebaskan memang kadang-kadang dia bersalah. Dihukum terkadang dia anaya. Itu atas dunia belaka. Tapi yang teranayai dihukum, dia tu dianayai, difitnah, dia dihukum. Memang pilihan Allah, keizinan Allah, ujian atas dunia. Tapi Allah tak redha kepada dia sebab Allah qadakkan dia masuk penjara. Tak, itu atas dunia. Penjara atas dunia sementara saja. Pada ni. Boleh berlaku macam-macam. Boleh berlaku menang, boleh berlaku kalah. Boleh berlaku macam-macam. Betul ke salah ke, terkadang boleh menang, terkadang boleh kalah. Atas kebijaksanaan. Kalau mahkamah kau atas peguam lah kita kata. Dia boleh menang, dia boleh kalah. Terkadang dia menang, dia betul. Terkadang dia menang tapi sebenarnya dia salah. Bukan dia betul pun. Terkadang yang kalah tu memang dia salah. Terkadang yang kalah tu dia jadi masa je. Dia kena anayai. Itu semua qada' pahit manis atas dunia. Ujian daripada Allah. Itu je. Tapi jangan sekali-kali kita jadikan qada' manis tu neraca Allah redha. Tak betul. Itu nak erti akidah orang panggil. Naik siapa di kerajaan sekalipun, jatuh siapa yang jadi kerajaan sekalipun, memang pilihan Allah, keizinan Allah dengan makna qada' qadah. Dan Allah redha kepada mereka yang Allah qada'kan beriman dan beramal soleh. Itu yang Allah redha. Lama dah ayat tu digunakan. Menang, berdekat-dekat, Allah redha, Allah bersama, Allah berkati, Allah macam-macam ayat. Kalau Allah tak redha, macam mana dia boleh menang? Ini tidak beriman dengan qada Allah. Hari khair pula orang tidak beriman dengan qada Allah. Tidak beriman dengan qada Allah. Sebab apa? Sebab dia tak redha apabila dia kalah. Dia tak beriman dengan qada Allah. Bukan. Ini adalah cerita apa yang berlaku sekalipun, selagi Allah redha, tidak akan jatuh kerajaan. Ada. Naik jatuh kerajaan kehendak Engkau ya Allah.
kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Itu saja kita faham. Dan mana yang Tuhan redha? Yang beriman dan beramal soleh. Mana yang beramal soleh? Nilai dengan Al-Quran dan hadis. Nilai dengan ilmu. Itu je lah. Itu kita tinggi tinggi. Tadilah balik pada kita pula. Kita ni. Duduk jalan Tuhan redha ke tidak? Keluarga kita duduk atas jalan Tuhan redha ke tidak? Itu bahagian kita. Tuhan kodokkan bagai-bagai dah perkara mana dalam kehidupan kita ni. Banyak persoalan di pada masyarakat nanti. Tapi kalaulah Allah kodokkan beriman soleh, Allah redha, apa yang Allah kodokkan perkara mani, semuanya akan jadi bekal pada hari akhirah. Kalau Allah kodokkan sebaliknya, sebalik. Jadi qada Allah baik, jahat, manis, pahit. Qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Itu hak bahagian kita redha tak redha, itu bahagian tasawuf pula kan. Kita bicara dahulu hak kitab yang ketiga tu kan. Apa yang berlaku, kita wajib redha belaka walaupun qada Allah tu qada yang jahat sekalipun. Contoh, Allah qadakkan dahulu kita tak semayang. Kita wajib redha dengan qada Allah terdahulu tak semayang. Jangan ada persoalan. Allah, kenapalah Allah qadakkan dulu tak semayang. Susahnya sekarang banyak nak kena qada. Jangan. Wajib redha. Tapi tak semayang dahulu, pilihan sendiri. Wajib taubat, wajib qada. Dia gitu. Tapi yang Allah qada dahulu, tinggal sembahyang, tinggal puasa, hari tua jadi payah. Nak kena qada sembahyang lagi, nak kena qada puasa lagi, penyakit pula banyak. Kenapalah Allah qadakan dulu, dak sembahyang, dak puasa? Jangan. Wajib redha dengan qada Allah. Tapi atas pihak, atas sudut pilihan sendiri kan. Maka wajib kena taubah, wajib kena qada. Tu bab kita pula. Kita wajib redha akan sekian qada Allah, termasuk qada yang jahat. Anak kita buat benda berdosa, kita wajib redha. Masya-Allah budak ni. Itu wajib redha kehendak Allah. Tapi perkara jahat yang anak kita buat tu pilihan dia. Wajib kita kena marah. Itu sudut yang berbeza. Yang dahulu kita bicara dah sifat mahmudah yang ke-9 dahulu. Redha dengan qada Allah. Sama ada qada yang baik, iman dan taat, ataupun qada yang jahat, kufur dan maksiat. Redha dari sudut mana? Redha dari sudut qada Allah. Dari sudut pilihan hamba, maka diharamkan redha. Kalau perkara tu perkara yang salah. Ini kita ambil satu-satu sampai hati. Itu bukan bicara bab pegang, itu bicara bab tasawuf. Tapi bicara bab redha hamba ni, ada dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita tahu sebab 20 dia lagi bicara bab manakah yang wajib kita redha, manakah yang haram kita redha. Satu perkara yang sama. Dari sudut mana wajib redha, dari sudut manakah kita haram redha. Itu untuk minggu depan. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 19. Baris yang ke-9 daripada atas. Surat 19, baris ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula duduk antara dua sujud, iaitu 4 syarat. Pertamanya bahawa ada ia duduk antara dua sujud, kemudian daripada sempurna sujud yang pertama. Ini bicara berkaitan dengan syarat bagi tiap rukun.
Rukun sembahyang ada 13. Bukan berhenti setakat tu. Bicarakan pula berkaitan dengan syarat bagi tiap-tiap rukun. Ini belajar fardu ain. Dahulu bicara bab niat. Dia bahagi pula pada 4 martabat niat. Niat kosok saja. Kosok dan ta'ayyun. Kosok ta'aruk ta'ayyun. Kosok ta'aruk ta'ayyun, ta'ayyun nafsah. Ada 4 martabat dahulu. Itu belajar bab semayang. Niat gitu je. Dan memang ada orang yang tua dah dianya. Tak pernah dengar kosok ta'aruk ta'ayyun. Dia tak pernah dengar kosok ta'aruk ta'ayyun. Niat tu rukun semayang, tak ada orang dok tahu. Niat tu rukun semayang, tak ada orang dok tahu. Tapi apakah yang wajib diniatkan? Tak pernah dengar dia kata kosok ta'aruk ta'ayyun. Bayangkan. Tak pernah dengar kosok ta'aruk ta'ayyun. Bukan ada yang kosok saja aku semayang, ta'aruk, datangkan niat zuhur, ta'ayyun, tentukan bilangan rakaat. Saja aku semayang, zuhur, 4 rakaat. Begitu. Siapa gitu lalu no? Kosok saja aku semayang. Ta'aruk, datangkan niat zuhur. Ta'ayyun, tentukan bilangan rakaat. Jadi hak wajibnya saja aku semayang zuhur 4 rakaat. Orang kata tak reti sangatlah. Ta'aruk tu datangkan niat fardu. Ta'ayyun tu nyatakan semayang apa. Hak wajibnya saja aku semayang fardu zuhur. 4 rakaat, niat 4 rakaat tu sunnah. Tak reti kosok ta'aruk ta'ayyun. Macam nak bicara pula berkaitan niat berjamaah. Apakah bezanya semayang zuhur dengan asar? Semayang zuhur, semayang asar. Terimam, niat menjadi imam. Makmum, niat menjadi makmum. Semayang zuhur, makmum niat jadi makmum. Semayang Jumaat, makmum niat jadi makmum. Apa hukum, beza hukum niat berjemaah pada semayang Jumaat dengan semayang zuhur? Niat Jumaat ni kalau imam, niat imam lah. Kalau makmum, niat makmum. Apa beza hukum niat berjemaah semayang zuhur dengan semayang Jumaat? Pasti berbeza. Sebab berjemaah pada semayang zuhur, fadilah. Berjemaah pada semayang Jumaat, syarat sah sembahyang. Faham tak? Berjemaah zuhur, fadilah. Berjemaah Jumaat fadilat juga ke? Cuba tanya orang lelaki yang mari penuh hari Jumaat tu. Fadilat awang tanya dia. Hak mari Jumaat penuh masjid tu. Fadilat. Tak. Syarat sah semayang. Oh, kalau fadilat Jumaat sah mai rumah belaka lah. Sebetulnya je Jumaat ke zuhurnya. Sama ramai je lah. Zuhur dengan Jumaat sama ramai. Sebab apa? Sama hukum. Hukum berjemaah, zuhur, Jumaat, fadilat. Tak. Lepas tu penuh masjid. Sebab berjemaah, Jumaat, syarat sah. Maka niat imam, niat makmum berbeza hukum dengan niat imam, niat makmum pada semayang zuhur. Kita bicara bahagian niat dahulu. Pergi kepada syarat takbiratul ihram ada 21. Pergi pada bicara bab rukun berdiri. Bicara bab syarat Fatihah ada 8. Ada 10 tau. Bicara bab syarat Fatihah. Ada berapa dulu? Ada 10. Syarat Fatihah ada 10. Syarat rokong ada 4. Iktidal pun 4. Sujud ada 8 syarat. Duduk sujud ada 4 syarat. Tasyahud nanti ada 7 syarat. Ada kecil gitulah. Satu. Bicara syarat bagi tiap-tiap rukun. Ini ayat yang biasa tu saya sebut lah. Dia biasa sebut belajar syarat sah semayang bab taharah, belajar rukun semayang,
belajar syarat bagi tiap-tiap rukun. Tu sebut semua tu. Belajar syarat sah semayang taharah lah. Lepas tu belajar rukun semayang 13. Belajar syarat bagi tiap-tiap rukun. Kemudian belajar syarat untuk sah berjamaah. Tu. Oh, semua fardu ain belaka tu. Nanti dalam kitab Idatus Sibyang ni, syarat untuk sah berjamaah 13 syarat. Apabila syarat untuk sah berjemaah tidak dilengkapkan, bukan tak ada fadilat 27. Batal sembahyang. Satu pun tak ada. Berjemaah 5 waktu. Ada masjid. Ahli jemaahnya cukup amal. Dikatakan subuh seperti zuhur, seperti Jumaat, dia kata. Oh, ramanya mai Jumaat. Tapi kelah bila kau membicarakan syarat berjemaah? Satu kelah pun tak ada. Berjemaah belaka. Nak dapat fadilat. Belajar dok syarat berjemaah. Hukum makmum, imam dan makmum belajar ke dok. Dia ada kitab-kitab bicara bab hukum berjamaah. Ada ni, Datuk Sibyang kita pun ada. Dan memang dia ada, memang kitab khas bicara bab imam dan makmum. Belajar. Ya. Meriah 5 waktu berjemaah. Ramai ahli jemaah. Tapi satu kelah pun tak ada membicarakan syarat berjamaah. Tak ada bicara. Tak. Berjemaahnya meriah 5 waktu. Kuliahnya, saya kecil sebab kuliahnya banyak. Tapi nak tanya, kuliah manakah bicara bab syarat berjamaah? Tak ada satu pun. Ni sampai ke timbul semayang berjemaah puluh-puluh tahun. Ni Pak Ustaz saya dengar perkataan muafiq dan masbuk. Bayangkan, umur tua dah, berjemaah puluh-puluh tahun dah. Dia kata malam ni baru saya dengar perkataan muafiq masbuk. Tapi muafiq masbuk bukan satu-satu pembicaraan berkaitan dengan syarat berjemaah. Itu hanya satu daripada beberapa syarat. Itu semua fardu ain belaka. Tapi tak ada gelah, tak ada, dia tak buat. Sebab apa? Ilmu kurang dibicarakan. Ini bicara bab syarat bagi tiap-tiap rukun. Ini syarat bagi rukun duduk antara 2 sujud. Dia ada 4 syarat. Pertamanya bahawa ia duduk antara 2 sujud. Kemudian daripada sempurna sujud yang pertama. Kemudian sempurna sujud yang pertama. Mengikut tertib sembahyang lah. Mengikut tertib sembahyang. Dia duduk ada sujud dah. Tiba-tiba dia mari syok. Sujud yang pertama sempurna ke tak? Contoh. Masa sujud tadi perut kaki tak tekan lah berasanya. Hari syok. Maka dia wajib kembali balik pada sujud yang pertama. Sebab dia tidak melengkapi syarat pertama bagi duduk antara 2 sujud. Kemudian dia sempurna sujud yang pertama. Dia duduk ada sujud, mari syok. Sujud tu sujud yang pertama. Tapi sempurna dak 8 syarat. Sempurna dak 8 syarat. Mari syok di hati. Jari kaki tadi pakai dok kena perut kali. Sebab ini nak cepat. Contohlah. Kalau berlaku seumpama tu. Tapi sekarang ni sudah duduk antara sujud. Mari syok di hati dia. Sujud yang pertama tak ada sempurna ke tak. Maka dia wajib serta-merta kembali pada sujud yang pertama. Sebab duduk antara sujud tak cukup syarat. Ini bukan sengaja ni. Dia mungkin cepat sikit ke. Dia sujud. Lepas tu dia pun bangun dalam sujud. Sujud atas kain semayang tadi. Oh, baru perasan. Contoh. Sujud di atas kain semayang. Dia tak perasan. Dia sujud baru perasan. Oh, kain semayang duduk depan dahi tadinya. Maka sujud dia belum sempurna. Sebab dahi dia berlapik dengan
pakaian dia sendiri. Bukan kai semayang orang depan, semayang orang lain, tak apa. Ni kai semayang dia sendiri. Tak sempurna sujud yang pertama, dia tak sengaja ni. Tapi dia wajib kena kembali balik pada sujud yang pertama. Dia tak boleh pula kata, biar sujud sahwi ya, sujud sahwi. Tidak ada. Sujud sahwi, perkara sunat. Perkara sunat tidak boleh menampal perkara wajib. Sujud sahwi hanya boleh menampal perkara sunat. Tinggal kunut, sunat. Tinggal tasyahud awal, sunat. Dia tampal dengan sunat, sujud sahwi. Perkara wajib tak boleh nak tampal dengan perkara sunat. Faham tak ni? Kalau berlaku seumpama tu lah. Dia syok pada kesempatan sujud yang pertama, dia kena kembali balik kepada sujud yang pertama. Keduanya, kedua empat syarat bagi duduk antara dua sujud. Jangan ia seseorang kosak dengan angkat kepalanya itu bagian lain daripada duduknya. Memanglah angkat kepala daripada sujud yang pertama, kosak pada duduk lah. Dok, dia angkat kepala tu, sebab dia bunyi bising. Angkatlah tengok gapa, dia takut mari gapa-gapa kan. Tu kena turun semula dahi dia. Mereka tahu. Tengah sujud molek-molek. Bunyi degar buka pintu. Baru tengok. Takut curi kan? Tak bangun tu. Mungkin kejut mungkin apa. Maka dia wajib kena turun sujud semula. Ni kata ada apa-apa hal ni. Kalau ada kecemasan, itu bicara lain lah. Kan naik segotong rumah. Tu kena berhenti semayang, kena bangun kecil pintu. Kenapalah tunya. Ni kejut. Allah, dia balik tak beritahu. Pakai degar buka pintu orang tu. Ni takut duduk seorang. Ni takut dah. Lepas tu tengah-tengah sujud, bunyi dia buka pintu, kejut angkat kepala. Dia angkat kepala dia bukan kosak untuk duduk ada sujud. Dia terkejut ataupun dia terangkat kepala nak tengok apa benda yang berlaku. Maka angkat kepala pertama tu tidak dikira. Maka wajib dia kena sujud yang pertama kembali. Adakah menambah hukum fi'li? Tidak. Itu bukan nambah hukum fi'li. Ada ni. Kan menambah hukum fi'li jadi batal semayang. Dia ada sujud molek dah tadi kan. Tuan Maninah dapat dah kan. Dia angkat lepas tu dia bersemula. Menambah hukum fi'li. Tidak tu. Sebab dia angkat tadi tidak dikira. Sebab dia bukan kosak kepada duduk atau sujud. Dia hanya terkejut ataupun dia terangkat kepala. Nak tengok apa yang berlaku. Gitu. Itu syarat yang kedua. Ketiganya, membetul akan duduknya qada kuasanya. Dia ginilah, dia orang kuasa berdiri wajib ketika baca Fatihah, ketika rakaat, ketika takbir Fatihah, rakaat, i'tidal. Bagi orang kuasa duduk wajib ketika duduk ada sujud dan juga duduk bagi tasyahud akhir. Ada gitu je. Kuasa memang kena duduk lah. Sekadar kuasa dia. Duduk. Tapi dia duduk atau sujud. Tangan duduk atas lantai lagi contohnya. Naik duduk diam. Tangan duduk tak lutut pun. Janji duduk. Dia bangun dari sujud yang pertama. Tangan dia duduk depan lagi. Macam nak cepat. Dia nak sujud yang kedua pula. Contohlah. Dia kira duduk saja. Maka sah dah. Rukun duduk antara sujud. Jadi duduk antara sujud satu, duduk tasyahud akhir satu. Dia menjadi rukun bagi orang yang kuasa. Kalau tak kuasa kan, mengiringlah, melentanglah. Kalau tak kuasa. Itu yang ketiga. Keempatnya dengan tamakninah padanya pada duduk antara dua sujud atau makninah. Rakaat, i'tidal, 2 kali sujud, duduk antara dua sujud, tamakninah menjadi syarat dia. Setengah pandangan, semua mengatakan tamakninah menjadi rukun.
Cuma saya peringat dahulu masih iktidal lah, kena jaga tamak ninah. Sebab tangan masih iktidal, kita angkat, kita turun, tangan tu kena berhenti molek betul-betul. Barulah kira qada tamak ninah hanya setakat qada subhanallah. Tapi tangan kena berhenti. Kalau tangan berayung lagi belum berhenti tu sujud yang pertama, mana apa tu? Iktidal tak ada tamak ninah. Satu lagi kena jaga. Ada orang dia duduk antara sujud, dia letak tangan di lutut tu, dia buat macam bergerak. Urut lutut berapa tadi bergerak ni, lepas tu dia betul tangan tak berhenti ke ni. Dia pun sujud yang kedua, tak ada tamak ninah. Dia jadi macam dia letak tangan dia sujud yang pertama, dia pun bangun duduk, dia bangun duduk. Dia pun angkat pula duduk antara sujud. Tangan dia duduk atas lutut, tapi tangan dia bergerak. Dia macam bergerak, lepas tu dia ke depan balik, tu sujud yang kedua. Ini boleh tengok kadang-kadang ketika semai sunat. Tak tahulah kenapa. Dia sepatutnya tangan duduk diam. Betul. Sebab kita nak dapat tamak ninah ni, kena diam sekiranya anggota yang besar. Kena diam. Kalau tadi iktidal, dia angkat tangan, turun tangan. Kalau rokok senang, dia rokok ni, dia diam lalu dah. Sujud sama juga. Letak di bumi 7 anggota, senyap lalu dah, tak gerak apa-apa dah. Iktidal, tangan dia angkat, dia turun sebab sunat. Duduk ada sujud, ada orang, dia jadi macam main peha, panggil tak? Dia gerak tak apa, dia gerak, terus sujud yang kedua. Itu sebenarnya saya tengok. Kata apa tangan dia tak berhenti. Bila tangan dia tak berhenti, nak kira tamak ninah macam mana? Tak ada tamak ninah lah. Pada ni. Mana kena letak tangan dia molek atas peha tu. Barulah dikira qada subhanallah. Pendek kejap je qada tamak ninah ni. Tetapi kena diam sekalian anggota. Barulah dikira tamak ninah. Kemudian duduk antara sujud ni sebagaimana juga rukun iktidal, termasuk di dalam rukun pendek. Termasuk dalam rukun pendek. Di rukun fi'li, rukun perbuatan ni ada rukun panjang, ada rukun pendek. Rukun fi'li perbuatan hak panjang, berdiri. Dia berdiri sejam baca surah panjang. Okey, tak ada apa-apa. Dia rokok setengah jam, tak ada apa-apa. Rukun panjang. Sujud setengah jam, tak apa. Duduk bagi tasyahud akhir, itu rukun panjang. Sejam dia duduk, tak apa. Lepas daripada selawat dia doa panjang-panjang. Dipanggil rukun panjang. Iktidal, rukun pendek. Duduk ada sujud, rukun pendek. Kalau mazhab Hanafi, bukan rukun semayang pun. Iktidal dengan duduk antara dua sujud. Okey, maka dia tengoklah. Tidak molek ke betul. Dia tunggu sujud yang pertama dah. Angkat kepada sujud pertama. Dah duduk molek lagi. Sujud yang kedua dah. Dia tak ada. Iktidal. Duduk ada sujud mazhab Hanafi bukan rukun. Kita mazhab Syafi'i. Rukun. Tapi dia panggil rukun pendek. Tak boleh lama. Iktidal tak boleh lama. Duduk sujud pun tak boleh lama. Sesah berkaitan dengan 4 syarat bagi duduk antara sujud. Dan sunat membaca padanya pada duduk antara sujud. Waghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau kau tanya kita, apakah doa yang tak sunat angkat tangan dan tak sunat raut muka? Ni doa dia. Tak jawab. Doa kunut sunat angkat tangan, tak sunat raut muka. Ke doa kunut raut muka juga. Tak sunat raut muka tapi sunat angkat tangan. Ni. Bukan raut muka, angkat tangan pun tak sunat. Dari apa benda ni? Bukan doa. Ni panggil doa yang tak sunat angkat tangan, tak sunat raut muka. Wallahu a'lam.
kitab Minhajul Abidin, muka surah 6. Muka surah 6, baris yang ketiga daripada atas. Muka 6 baris ketiga daripada qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka jalan kepadanya, juga kurungan, untuk khidmat dan ta'ah. Khidmat, ta'ah satu makna je lah. Khidmat, ta'ah satu makna. Sangat jelas. Wadihun, sangat jelas. Bagi siapa yang menuju kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan kepadanya, jalan kepada beribadah kepada Allah, sangat jelas bagi siapa yang menuju kepadanya. Orang yang nak menjalani jalan beribadah kepada Allah sangat jelas, sangat terang. Jelas terang. Yang mana ibadah taat yang paling besar sekali adalah iman akidah. Tapi kita tak panggil itu taat. Kita tak panggil itu ibadah. Itulah pengabdian kepada Allah yang paling besar sekali. Taat yang paling besar sekali adalah iman. Cuma biasa diasingkan. Iman dan taat. Gitu. Iman dan ibadah diasingkan. Tapi sebenarnya iman adalah sebesar-besar ketaatan, sebesar-besar pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau contohnya jalan iman, terang, nyata, jelas. Saya tak berapa jelas jalanan. Dah. Kalau tak jelas tu, kerana kita tak belajar molek. Jalan agama Allah cukup jelas, yang mana syariat agama ni diwarisi selapis demi selapis sampai akhir zaman. Agama Allah ni terjamin, terjaga. Ada ni. Dia syarat terdahulu, kewafatan Rasul sahaja. Sekejap sahaja akan timbul dah bagai-bagai. Akhirnya Allah Ta'ala utuskan Rasul yang lain pula. Ada ni. Dahulu Rasul meninggal sahaja. Tak berapa lama. Ajaran Rasul akan dipesongkan. Allah Ta'ala utuskan Rasul yang lain. Adapun Nabi SAW ni, syariat Nabi sampai qiyamah. Turun Nabi Isa AS di akhir zaman pun bersyariat dengan syariat Nabi SAW. Turun Nabi Isa AS, dia bersyariat dengan syariat Nabi SAW. Ketika tu Nabi Isa AS tidak ada mazhab lagi. Tidak ada mazhab lagi. Ikut Nabi Isa AS. Nabi Isa AS ni ambil direct dari Quran dan hadis. Hadis mengatakan Nabi Isa AS akan berguru dengan Nabi di kubur Nabi SAW. Tapi masa Nabi Isa diturunkan, tak ada mazhab dah. Sebab apa perkara? Kembali ke Nabi Isa AS. Tapi Nabi Isa AS meneruskan syariat Nabi SAW. Jadi syariat Nabi ni selapis. Allah lahirkan ulama-ulama yang menjadi warasatul anbiya. Yang mana ulama warasatul anbiya ni lah yang akan bawa jalan agama yang sangat jelas. Yang sangat jelas. Jalan akidah pun jelas. Akidah betul, akidah salah. Jelas. Kita semayang, betul salah. Jelas. Tak tahu kat mana. Semayang betul, tahulah. Sebab apa? Ambil wuduk kita buat betul. Mana wajib kita buat betul. Bak najis pun kita buat molek-molek.
Betul lah. Maka sembahyang kita betul lah. Tak tahulah. Tak tahu macam mana. Tak belajar. Macam mana bacaan Fatihah saya? Macam mana bacaan tasyahud saya? Dah jelas. Betul ke tak betul Fatihah awak? Betul ke tak betul tasyahud awak baca tu? Barangkali. Baca depan guru ke tak Fatihah dengan tasyahud? Masa budak-budak. Ingat budak-budak Masa budak-budak. Orang tak bilang masa budak-budak. Tak ingat-ingat Mana jelas. Fatihah kita betul diakuk oleh guru kita. Tasyahud kita betul diakuk oleh guru kita. Betul Sawab. Hukum ni jelas. Fatihah huruf cukup. Fatihah tasydid cukup. Dah, tak betul apa lagi? Siapa yang menyatakan cukup? Siapa yang mengesahkan? Gurulah. Kalau kita kata betul, memang kita gaib belaka, tak ada satu pun kita pangkah. Hak duduk di sekolah-sekolah tu, hak pangkah tu kena cikgu periksa. Jangan cikgu periksa, kita jawab soalan, kita pun pangkah sendiri. Habis beli 100% markah. Ni wiki cikgu tu kan periksa gak banyak ada pangkah. Apa wiki cikgu? Jadi, siapa yang mengesahkan Fatihah kita betul? Guru kita. Betul tak Fatihah? Betul. Tak pasti. Tak ada pasti. Jalan agama ni terang, jelas. Hati bersifat dengan sifat baik, terang, jelas. Hati bersifat dengan sifat yang keji, terang, jelas. Hati yang bercapu-capu, terang, jelas. Terang. Kita ni ikhlas. Tapi capu jugalah dengan yang lain. Itu dia panggil jelas. Bercampur. Bercampur pula mana banyak. Mana hukum dia jelas. Tapi nak jelas tu balik kepada ilmu. Mazali akan susun nanti. Macam mana jalan hak jelas agama ni. Minhajul abidin ila jannati rabbil alamin. Perjalanan Pak Amdali pada Allah kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Mazali akan susun jalan. Jalan yang jelas, jalan yang nyata. Mulai dengan ilmu. Jelas bab ilmu. Fardhu tauhid setakat mana? Jelas. Fardhu fiqh setakat mana? Jelas. Fardhu tasawuf jelas. Kita tahu. Fardhu kita lepas ke tak tauhid fiqh tahu. Kita tahu sebab jelas. Saya tak pasti. Tak boleh gitu. Tak boleh. Tak pasti gitu. Kena jelas. Sebab kita tahu fardhu ain tauhid setakat mana. Fardhu ain fiqh setakat mana. Fardhu tasawuf setakat mana. Ini tak ada kitab minhaj. Pergi pada bab taubah pula. Jelas. Apakah dosa? Dosa usuluddin. Dosa furu'uddin. Dosa akidah. Ada dua. Dosa akidah yang kufur. Dosa akidah yang fasik. Lagi bid'ah. Itu kena bertaubah. Dia ada dosa pula, dosa furung agama, dosa cabang agama, dosa tinggal semayang, dosa tinggal puasa, dosa makan riba, dosa makan rasuah, dosa dengan anak Adam. Arti panggil dosa furung agama, cabang agama. Jelas, dosa dengan Adam pada bab harta macam mana, dalam bab maruah macam mana, dalam bab diri macam mana, dalam bab agama macam mana. Lepas tu nak bertaubah ni dosa dengan Adam bab harta, jelas. Mana kau jalan taubah dia? Kembalikan harta. Nak kembali macam mana? Hidup sekarang ni atas ihsan orang je. Apa kedana? Nak ganti hak orang macam mana? Macam mana lepas itu? Jelas jalan dia. Sekarang ni dia sepatut kena ganti. Nak ganti macam mana? Makan pun orang beri. Nak ganti macam mana? Lepas tu terhenti setakat tu. Dah, jelas. Macam mana cara nak buat pula kemudian? Duit ada nak ganti. Tetapi tak tahulah dia. Duk mana tak tahu, hidup ke mati pun tak tahu. Tak tahu dah, tahu duk mana dah. Jalan dia macam mana? Dia akan cerita dalam kitab Minhaj ni. Gigi. Tak ada dah. Meninggal dah.
Dah meninggal dah ni. Duit kita ambil dia ni tak bayar ni. Macam mana? Jelas. Carilah warasah dia pula. Anak-anak dia pula. Ada ni. Mana satu-satu jalan? Jelas. Dalam bab taubah. Kita amat ibadat pula. Dunia menghalang. Manusia macam-macam halangan. Manusia ni termasuk keluarga kita lah. Ni syaitan macam-macam halangan. Nafsu kita macam-macam halangan. Jelas jalan macam mana nak hadapi. Satu nak hadapi. Apa? Jalan mengabdikan kepada Allah sangat jelas bagi siapa yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Kena belajar molek-molek. Setakat fardu ain je. Kemak akidah, semayang bang betul. Hati pun sentiasa mujahadah untuk memelihara hati dari sifat yang keji. Kita pun nak perbanyakkan amal sunat. Jelah. Semayang sunat kita tahu. Jelah. Amal sunat macam mana. Puasa sunat kita tahu. Baca Quran pun jelah. Baca Quran betul salah. Jelah. Tapi nak belajarlah. Apa amal kita nak buat, biar jelas. Jangan baca Quran, baca seorang. Tu dah jadi gitu. Tanpa ilmu tak panggil ibadat, nanti dah kebicara nanti. Tapi ilmu tak panggil ibadat. Nak membaca Al-Quran, ibadat. Dia kena jelas bacaan, betul. Ni baca betul, ni gini gua aja. Tersalah. Tersalah tu tak berdosa. Tersalah. Biasalah baca tersalah. Bukan baca salah. Dia salah lain. Salah lain. Jangan dengar molek tu. Baca salah. Dengar baca salah. Kena tengok tu. Salah dengan salah. Salah tu dua tau. Salah. Minta maaf. Salah. Dia gitu. Dia tak kata dia tak bersalah. Dia kata salah. Mana salah syarat tak ambil dosa. Ni baca salah. Belajarnya tidak. Dah jelas. Nak baca Quran? Jelas. Manakah baca Quran yang berpahala? Manakah baca Quran yang berdosa? Allah, orang baca Quran berdosa. Dah baca salah? Kemudian, betul baca boleh pahala. Salah baca berdosa. Jelas ke tak? Jelas. Ke tak jelas? Jelas. Baca betul boleh pahala. Baca salah berdosa. Jelas. Kalau gitu baik orang tak baca lah. Dah. Tidak baca berdosa. Ya sungguhlah dah baca salah. Memang berdosa. Lepas tu baca hak pandai lah. Baca juz amal sudahlah. Kuliah Allah je. Allah baca kuliah Allah komang dah. Memang komang pun. Nak baca Quran besar, belajar dok apa dok. Kuliah Allah pun kena belajar. Bukan kuliah Allah, Fatihah pun tak betul Tak belajar Fatihah pun tak betul. Dia kat pesen gitu. Nak baca sangat Quran, tapi dia tak mau belajar. Dia tak mau belajar, tapi amalan dia dah. Sebulan, 2 bulan, khotang sekali. Sebulan, 2 bulan, khotang sekali. Mana mari dah. Tapi dia tak mau belajar. Mai guru, dia lari. Orang ajak, marilah ngadak guru. Baca je, dengar. Baca gini, sebulan, 2 bulan, khotang. Sebelum bulan khotang, cerita ke orang. Bangun pagi, baca Quran dulu. Sebelum subuh, nak khotang Quran ni sebulan khotang, 2 bulan khotang sekali. Orang lain duk ngaji Quran belaka di surah. Dia tak ikut. Ajak-ajak ikut. Baca je. Guru Quran pun tegur. Mengajuk. Mari dah surah tu. Kata pun benda pula nyakit. Guru Quran yang tegur. Bukan hak duk kiri kanan tu. Hak duk kiri kanan tergerang dah nak tegur. Tapi tak boleh lah. Ni sebaya anak murid tak ada tegur lah. Guru Quran yang tegur. Tak boleh. Rasa hati. Kita baca lama keni. Mulai-mulai ada. Mulai-mulai ada. Siapa nak tegur. Akan mari pulah tinggal saksinya kan. Takut-takut pula.
Dah dibaca seorang siapa nak tegur? Ada pesan gitu. Dah buat amal ibadat. Ilmu. Biar jelas. Biar jelas ilmu tu. Tapi baca Quran, ilmu Quran pun, akidah Quran jelas. Akidah Quran. Macam mana akidah Quran? Belajar dah akidah Al-Quran. Belajar baca Quran, rajin. Membaca Al-Quran, selebih-selebih zikir, rajin. Dah belajar fadha'in akidah Al-Quran, belajar ke tak? Tak mau peduli. Tu nyakit pula tu. Ada, tu tak ada bahagian tu. Tu tak ada bahagian. Nak betul-betul nak beribadah, balik pada ilmu, baca Quran dengan akidah Al-Quran. Baca Quran dengan hati yang ikhlas. Jangan baca Quran saja. Ada orang pesing, rajin baca Quran, belajar, tambah. Ada pesing, baca Quran, dia belajar, comel. Tapi fadha'in tauhid fiqh tasawuf, tambah belajar. Itu bahagian masing-masing. Kalau baca Quran salah, berdosa, Quran laknat. Kalau baca Quran betul, akidah Al-Quran dia tak pegang, Quran laknat. Baca Quran takkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh boleh kata, tak terima. Jelas. Kalau kamu baca Al-Quran, kamu tidak berakidah dengan akidah Al-Quran, bukan kata baca Quran tak diterima, Quran akan laknat orang yang membaca tanpa berakidah. Jelas. Ada ni. Mana baca Quran, jelas betul. Akidah Quran, jelas kita ngaji fadha'in tauhid. Hak perintah ada Quran, jelas kita belajar fadha'in fiqh. Kita belajar fadha'in tasawuf. Quran sebut bab ikhlas ke, bab sabar ke, bab syukur ke, perintah Al-Quran belaka tu. Kita belajar dalam kitab tasawuf. Kita nak beramal dengan perintah Al-Quran. Quran sebut fatawakkalu, bertawakul oleh kamu. Kita kena beramal lah perintah Quran tu. Wasbiru, bersabar oleh kamu. Kena beramal dengan perintah Quran tu. Ada ni. Anak baca perintah Quran tu, balik pada ilmu fardu ain. Jelas. Kita baca Quran dengan ilmu, serta kita beramal dengan hak zahir batin Al-Quran, serta dengan akidah Al-Quran. Jelas. Mana sah ke tak sah? Jelas. Kemudian Tuhan terima setakat mana, itu kita tidak tahulah tu. Mudah-mudahan Tuhan terima sepenuhnya. Walaupun banyak kekurangan dalam ibadah. Kekurangan bukan kekurangan ilmu. Ilmu jelas. Tapi kalau kita umat ibadat ni, tadabburnya kurang, ingat ke Tuhannya kurang. Ikhlas tu ikhlas lah. Semayang ikhlas. Puasa sunat ikhlas. Baca Quran ikhlas. Tapi baca gitulah. Baca, jaga bacaan betul tak betul. Tapi nak tadabbur. Tak ada lah, kita tak reti Quran kata apa. Tapi kita tak reti Quran kata apa pun, kita tetap berakidah Quran. Beramal dengan perintah Quran, fadha'in tauhid fiqh tasawuf. Walaupun kita tak reti masa kita baca, tapi yang kita baca tu betul dengan hukum. Jelas. Apa perkara? Biar dengan ilmu. Ini jawab kita ni orang awam. Belajar fadha'in tauhid fiqh tasawuf, sembahyang sunat, puasa sunat, baca Al-Quran, orang dah lebih sikit harta, infak sedekah jariah. Tu je lah. Oh, nak naik setangga lagi, nak berzikir banyak-banyak. Tu kena ilmu lain pula. Ilmu tariqah, ilmu lain pula. Kena ngaji pula atunya. Nak kenal tariqah sebenarnya mana, zikir sebenarnya mana, guru mursyid yang sebenarnya mana. Jangan ikut, ada je ni, dia ikut. Tu. Jelas sesak, ikut juga. Tinggal, ikut lain pula. Jelas sak tinggal. Ikut orang lain pula. Akhirnya tula jadi ikutnya. Sebab apa? Penyakit sama je. Ada orang jenis, dia berzikir-berzikir, dia ada guru dia yang dahulu, yang memang jelas salah. Tapi dia makan dalam. Akhirnya dia akan jemput salah juga. Nak nilai macam mana? Ilmu. Kita ngaji dah fadha'in tauhid fiqh itu bab fadha'in tu. Ini bab kita nak bertariqah berzikir ni. Biarlah. Ada ni. Jangan ikut orang. Orang ni kata sebenar belaka. Lepas tu kita selebih-lebih zikir adalah membaca Al-Quran.
Buat macam amalan orang-orang dulu. Barakah hidup, amalan mereka membaca Al-Quran dengan ilmu. Nak tinggi-tinggi, nak ambil tarekah, nak naik makam, belajar ilmu tarekah pula situ. Orang pondok sendiri pun terkadang tersilap jalan apabila memilih jalan tarekah. Orang pondok sendiri kata kamu boleh ikut dia. Dia tu jalanan, dia tu bercampur dengan jin, bercampur dengan sihir. Boleh timbul macam-macam sekarang. Bercampur dengan jin, bercampur dengan sihir. Ada bawa-bawakan yang seumpama ni. Dia banyak membabitkan alam kemelayuan. Alam kemelayuan ni, alam lah macam orang bergayung semua tu, dia banyak alam kemelayuan. Alam kemelayuan ni banyak tahyul, banyak khurafat. Macam ni. Alam kemelayuan dahulu banyak tahyul, banyak khurafat. Banyak perkara-perkara yang salah. Macam-macam dulu kan. Macam dulu dia kan syarat tubuh lah, itulah, inilah. Tak cerita lagi bela lah tu. Tak cerita sungguh ni. Dia dahulu. Dia banyak mainan yang tahyul dan khurafat. Jadi ada orang yang seumpama ni. Wa amma zikir, dia banyak terbabit dengan alam-alam gaib. Akhirnya terbabit dengan jin, terbabit dengan sihir yang akan mempengaruhi orang yang mengikuti. Pada perkara ni jelas. Kata macam mana kamu duduk pondok, kamu ikut orang macam mana? Kamu belajar sangat. Yang kamu ikut tu, dia fardu ain pun tak ada katanya. Tapi boleh ikut malah ada. Maknanya, orang pondok ni ilmu fardu ain cukup lah. Ilmu fardu kifayah pun dia ada pandai sikit-sikit. Tapi kenapa dia salah ikut tarekah? Sebab dia tidak ada ilmu tarekah. Itu ilmu lain. Lepas tu bila apa kita? Perbetul ada tu dulu. Jaga anak bini tu dulu Anak bini cukar cemaking. Jaga diri, jaga anak bini je. Belajar fardu ain molek. Baca fardu ain pun dah habis-habisnya. Waktu tula pun dah lepas-lepasnya. Dah lepas-lepasnya. Jalan agama ni ada peringkat. Peringkat kita peringkat syariat. Jaga beriman, beramal soleh. Orang soleh ni setinggi-tinggi maqam syariat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah duduk tangga tu. Akidah comel. Zahir batin, pekot tasawuf comel. Lepas tu pergi pada amal sunat tadilah. Semai sunat, puasa sunat, baca Quran, sedekah jariah. Mati je, anak cucu pula. Wah, amal-amal hak kita dah ajar. Pahala yang berpanjangan. Dengan kurniaan daripada Allah, syafaat Nabi, mudah-mudahan selamat pada hari akhirah. Tapi kita nak mengharapkan kurniaan Allah Ta'ala, nak mengharapkan syafaat Nabi, jalan biar betul. Jalan Nabi ikut molek. Allah kita mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jalannya jalan yang sangat jelas, sangat terang bagi siapa yang menuju kepadanya, kepada Allah, kepada mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil di atas wahdaniyah, yakni keesaan Allah Taala sangat nyata bagi siapa yang berfikir. Dan tetapi Allah jua menyesatkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah jua menghidayah pada siapa yang dikehendakinya. Tetapi Allah jua menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyesatkan? Allah jua. Bukan jin, bukan syaitan, bukan iblis. Allah jua yang menyesatkan. Allah jua. Bukan syaitan. Syaitan makhluk tak bekas. Bukan iblis. Iblis makhluk tak bekas. Ini hakiki dia gitulah.
Tapi kalau cakap gak, disesatkan oleh iblis syaitan. Disesatkan oleh keduniaan. Disesatkan. Kita sandar pada asbab lah. Sandar pada asbab. Jangan gitu bik kat luar. Sesak dia tu. Allah buat. Jangan gitu haram. Haram kita sandar pada Allah. Tapi ni. Hakikinya macam mana? Dan tapi Allah juga menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.